Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Apa hari ni? Ça va, tu m'as bouti? T'as réussi en tout plan là déjà, ça commence. Hé, arrête. Tak nak. Bonjour. Attends, arrête. Spring. Dah? Assalamualaikum. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Macam dah lama dah aku tak buat resepi kan. Buat video memasak sebab semenjak cuti sekolah 2 minggu tu, channelku diambil alih oleh anak-anakku yang semua berebut-rebut nak buat video memasak. Alhamdulillah lah bagi diorang belajar skill memasak kan. So hari ni tengok rumahku aman, damai, tapi kejap lagi dalam 15 minit Cik Syifa balik daripada fisioterapi. Jadi dah aku nak start prepare untuk lunch lah sebab Cik Ida yang pergi sekolah tu balik pukul 11.30. Dia dah pesan, Mama masak sedap-sedap tau. Aku dah mati kutu ni, tapi jom kita masak lunch untuk hari ini. Okey, kalau orang di negara kita atau orang Cina kata dipanggil wonton or wonton, I don't know how you call it. Tapi kalau di dalam bahasa French kita panggil dia ravioli. Saya ada pilihan sama ada nak buat wonton ni sup ataupun garing. So kita tengok kejap lagi hasilnya macam mana. So ini adalah 1 kilo mince meat. Lepas tu saya nak masukkan tahu yang dah masak tu kan, yang dah digoreng ke dalam 2 cup kot. Kemudian saya masukkan 2 inci halia yang saya dah hiris halus-halus macam ni lah. Tak tahu apa yang nama panggil Okey. Kalau yang rajin tu tumbuk lah. Kalau yang rajin hiris tu hiris lah halus-halus. Lepas tu daun bawang. Dah aku pakai yang frozen punya. So bila dia dah bersihkan tu jadi kecut pula dalam half cup lah. Suka hati nak letak banyak mana. Kemudian 2 sudu teh tepung jagung.
Tepung jagung aku pun nak habis ni lah. Projek memasak dengan anak-anak masa cuti sekolah tu. Rasanya ada lagi sekotak kot tapi kena cari. Tak nak keluarkan ni lah. Dia susah nak keluar, dia tak mau keluar. Tepung jagungku tak mau keluar. Oh my God. So, sudu yang kedua. 2 sudu teh tepung jagung. Lebih kurang dalam 1 sudu kecil kicap atau soy sauce. Kemudian saya nak letak 1 sudu teh gula. Lepas tu sedikit garam. Satu sudu teh chicken powder. Dan bolehlah kita gaul. Terpulang kepada anda nak gaul macam mana. Daku hari ni sebab buat video nak buat kebersihan sikit. Jadi daku nak pakai sarung tangan. Memandangkan daku ni kidal. Jadi tangan kiri yang sebenarnya lebih kuat daripada tangan kanan. Jadi daku pakai seeloknya pakailah sarung tangan untuk kedua-dua belah tanganku. Jom marilah kita menggaul. Banyak kan rempah-rempah dalam tu. Jangan lupa masukkan, jangan lupa, dah aku hampir terlupa. Masukkan telur. Telur 2 biji untuk amount 1 kilo daging kisar ni. Kalau nak buat sikit, bagi 2 lah bahan-bahan dia. Yes. Dan sekarang barulah boleh dikacau. Pakai balik sarung tangan. Sebab tadi terlupa nak masukkan telur. Inilah makcik anak 4 yang kelang kabut. Hurry. Aku sebenarnya nak start buat healthy food lah. Nak kurangkan makan nasi. Asyik makan nasi je. Marilah kita gaul. Apa kegunaan telur ni? Kegunaan telur ni supaya semua bahan-bahan ni dia melekat lah. Sarung tangan pun bosar berbona. Marilah kita mix kan bahan-bahan tadi sampai dia semuanya sebati lah. Lepas tu bolehlah kita masukkan dalam wonton kita. Payah berbona lah guna sarung tangan pula. Bosar je kita gaul je lah pakai tangan kan. Kita nak makan sendiri, nak cepat, tangan pun bersih. Ya, kuku tak panjang juga. Okey, dah aku bukan jenis orang yang kuku panjang, sorry. Tak sah sembayang. Kalau kuku panjang ya, ingatlah tuan-tuan dan puan-puan. Takut sembayang kita tak sah kalau kuku panjang. Dan aku ni memang tak biasa kuku panjang sebab aku ni banyak buat kerja. Aku tak ada orang gaji. Nak melarang-larang jaga kuku tu, sorry. Kuku aku patah-patah kalau panjang, baik tak payah. Bertaik-taik pula. Jadi bolehlah kita gaul dengan tangan kita sampai sebati. Dan lepas tu bolehlah kita bulat-bulatkan masukkan dalam wonton wrapper kita itu. Ini dia wonton wrapper ni. Beli siap punya. You all kalau nak buat sendiri boleh je silalah Google cara-cara buat sendiri tu ya. Jadi marilah kita start masukkan wonton kita. Nak kena masak cepat sebelum Cik Kak balik. Adam, adik balik, Adam jaga dia. Macam ni ya. Aku bukanlah specialized dalam wonton ni. And this is actually my first time buat wonton ni. So, tengoklah apa hasilnya. Dia ada macam-macam cara tutup wonton ni. Aku buat just cara daku je ya. So, tutupkan dengan air. Nak lekatkan dia, kita letaklah air. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu keliling dia untuk tutup dia. Supaya wonton ni melekat. So, kita boleh ikut kita punya style sebenarnya. Macam mana nak buat wonton, nak tutup dia. Semua ikut bergantung pada diri sendiri. Style kita. Jadi, ini cara daku buat lah. Daku nak buat macam-macam style ni sebenarnya. Jadi, ini adalah yang pertama wontonku. Nak bagi tutup supaya bila kita rebus ke apa nanti dia tak terkeluar. So this is the first wonton. So masukkan macam ni.
Okey, jangan lupa letak air di keliling wonton kita supaya dia melekat. Sebab wonton ni dia penuh dengan tepung. Kalau kita tak letak air, dia tak melekat lah. Boleh pelbagaikan gaya anda nak buat macam mana ya. Semuanya kreativiti anda bergantung kepada kreativiti anda. So, dah aku tutup macam ni. Dan macam mana dah aku nak buat lepas ni ialah style yang tutup macam ni pula. Tutup macam ni. Kita buat macam ni lah. Kita kelepetkan dia ke bawah. Macam tu pula. Tapi kita letak air dekat hujung dia. Tapi dia tidak mahu melekat. Itu dia. Second style. Okey, Cik Syifa dah balik. Aku kena cakap slow-slow you. Dan Cik Kak pula tidur tu. Hai, inilah masalahnya bila open kitchen. Sofa, living room kat sebelah je. So, terpaksa berbisik lah buat kerja. Jom kita masak ravioli kita. Wonton. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena deep fry supaya dia betul-betul masak dan garing ya. Kalau buat dalam kuali biasa yang lepeh tu tak cukup minyak. Kita nak banyak-banyak minyak kan. Kita nak tambah lemak-lemak badan kita yang dah berlemak-lemak berkrim disukai ramai ni. Kita tambahkan lagi lah lemak. Dia sekejap je garing wonton ni. Okay, in French kita panggil dia ravioli. Fried ravioli ya. Lepas tu sekejap lagi buat salad. Nasi goreng semalam pun ada. Siapa yang nak makan nasi goreng yang hot jatuh-jatuh, of course tak nak makan nasi goreng. Lihat Tino-Tino ni makan nasi goreng. Dah aku bulan Mac ni nak kurangkan buat nasi ya. Cukup-cukup lah buat nasi. Badan dah membesar bagai Johan. Tak naklah digelar nak beranak gomok kan. Macam selalu kat luar kita tengok kan. Oh, patutlah anak gemuk, mak gemuk. Kita tak naklah macam tu. Kita nak sihat. Bila kita sihat, nak solat pun senang. Bila kita badan macam gedabak macam gajah ni lutut dia sakit. Bila lutut dia sakit, kita nak sujud pun, nak rukuk pun, nak bangun balik bawa badan yang besar gajah pun ingat senang kau. Jadi mudah-mudahan dah aku motivated demi untuk kesihatan seisi keluargaku menjadi keluarga yang sihat, bukan keluarga yang gomok-gomok. Nanti wonton ni boleh guna untuk buat cheese juga kat dalam dia. Ni sebab dah aku kelang kabut, dah aku ada lagi half mince meat lagi. So malam karang boleh buat lagi. Actually dah aku pun nak half cook and then frozen kot. Pening pula aku tengok dia berpusing-pusing.
I think dia dah cukup crispy dah. Bolehlah kita keluarkan dan masukkan batch yang seterusnya. C'est encore plus beau, regarde. Dia gemuk, carrot gemuk. Abang baru ambil adik balik sekolah. Abang kalau ambil adik mesti dia offer bawa beg. Kan abang offer je? He offered you? Ah, je lui ai dit c'est gratuit. Terus aku buat video je dia nak cakap. Abang makan carrot cake yang adik-adik perempuan dibuat semalam. Sedap kan? Even letak dalam peti ais pun dia tetap lembut. Udah aku habiskan aku punya semalam. Memang sedap carrot cake. Mais je ne finish. I'm eating it. Sedap. Dia ni tak suka carrot cake. Rasa pun tak nak. Dia tengok je pun dia dah tak nak. Pelik. T'as vu la photo que j'ai envoyée? Cantiknya baju dia. Cupcake. Mama nak mosh. Cupcake. Cantik baju adik tu. Masya Allah. Habis dah muzik. Nak bonjour. Bila bonjour. Cakap bonjour macam moncong. Alah, sayang. Adik nak pergi mana lepas ni, dek? Adik nak pergi speech therapy Cantik-cantik ni. Ya, mandi awal hari ni. Dibangun je terus mandikan. Senang, settle. Boleh buat banyak benda bila dia mandi awal. Sayang? Hello? Comment tu t'appelles? Anna, ça va? Ça va? Aye, ça va? Senyum macam mana senyum? Syifa macam mana senyum? Abang macam mana senyum abang? Abang mana abang? Panggil abang. 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 Kak Ida. Dada. Panggil Dada. Kak Jade. Dada juga. Kak Jade pun Dada juga. Kak Ida mana? Kak Ida. Kak Ida, sayang. Kak Jade. Abang. Abang paling senang sekali ya. Bravo, Mapus. Cuba nak buat round. Pandai ke? Hari ni tadi dah buat aktiviti dengan dia. So bagi dia rehat kejap. Bagi dia rehat. Melukis. Bukan melukis, menulis pula. Ya. Itu letak je kat situ. Duduk. Asi situ play. Merci. So tadi lama jugalah buat aktiviti macam kenal color, kenal objek, puzzle. Kena konsisten buat dengan dia tiap-tiap hari. Dia dah start penat dah ni. Kejap lagi dia kena pergi speech therapy. Dia nak menulis pula. Adik tulis apa, dek? Oh, tulis nak lukis jari sendiri ke? Pandainya. Janganlah jerit. Mama jerit tak payahlah ikut Mama jerit. Biarlah Mama seorang je jerit kat rumah ni. Bujuk. Dia buat jari dia lah pandainya. Pandainya. InsyaAllah. Betul? Hush, garangnya. Tak perlulah garang-garang macam ni yang benda ni. Double chief lah. Double monton. Bonjour. Bonjour, cakap. Dia nak tulis. Nak lukis tangan mak dia. Pandailah tu. Buatlah lagi cepat. Buatlah. Cantik tangan orang pula. Ya. Ma. Ni sayang. Apa? Assalamualaikum. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Sekarang menunjukkan 12.30
tengah hari. Kejap lagi Cik Kak Ida balik dan kejap lagi juga Anna Syifa balik daripada speech therapy. Jadi Daku nak kena cepat-cepat masak, dan meal yang Daku dapat masak yang cepat, patutnya dalam plan bukan masak benda Allah ni, tapi sebab dah out of budget masa, sebab Daku tadi buat few laundry kan. Dah lari masa kat situ. So marilah kita buat simple lunch untuk hari ini. Sebelum tu aku nak tumiskan dengan sedikit minyak bawang besar. Okey, kemudian saya nak masukkan lada besar, lada benggala capsicum. Dia ada warna hijau, merah, kuning, dan sedikit tomato yang tinggal. Tomato ada sedikit saja, so guna apa yang ada dulu. Kemudiannya saya nak masukkan merguez. Merguez ni adalah macam sausage tapi dia bukan proses ya. Ini daripada daging yang fresh tapi dicampurkan spices dan masukkan dalam kantung dia. Jika anda lihat memang daging yang fresh lah. Bukan sausage biasa yang dibekukan yang macam kita jumpa dekat supermarket ya. So ini semua beli dekat kedai daging halal di tempat kami. Merguez ni sebab dia memang daging yang fresh, jadi ia memerlukan masa yang lama sikit untuk masak ya. Ataupun kalau kita guna sausage yang beku tu, dia sekejap je dah masak sebab dia processed food yang telah dimasak sebelum dibekukan. Correct me if I'm wrong. Dan merguez ni dia agak spices dia boleh tahan pedas tapi tak pedas sangatlah macam letak cili. Cuma dia pedas lah. Pedas yang mild punya. Lepas tu saya nak masukkan sejenis lagi sausage. Dia yang sama macam merguez tadi tapi dia tak ada spices. Tapi dia tak ada spices jadi rupa dia macam ni lah. Dia tak pedas. Ini pun daripada fresh daging. Yang merguez tu kenapa warna dia macam tu? Sebab dia dah letak spices. Dan juga ialah spices yang pedas jadi warna dia jadi warna merah. So itu adalah merguez. Dia akan mengeluarkan air. Biasalah daging kan. So dia akan keluarkan air. Jadi kena masak lama sikit supaya dia betul-betul lah dalam tu masak. Kalau tak dia jadi merah je kat dalam tu. Bau dia naik satu rumah sebab spices Arab kan. Spices Arab ni similar dengan spices belah-belah yang macam India ke Pakistan ke, you know, belah-belah sana spices. Dia ada bau-bauan macam tu. Jadi kena masak lama sikit supaya dalam tu betul-betul masak macam ni. Macam you all tengok ni kan. Ini tak masak lagi ni, dia merah lagi kat dalam tu. Okey, saya sebenarnya nak buat couscous hari ni. So ini adalah couscous yang dah aku beli dekat supermarket kat sini. Couscous ni biasanya sama ada jual yang plain, tak ada apa-apa perisa, ataupun yang dia dah ada spices dalam tu. Sedang aku suka beli yang dah ada spices, jadi macam Arab punya meal, bau-bauan dia dah aku suka. Walaupun dah aku sebenarnya tak adalah makan sangat couscous ni. So ini adalah yang dah aku beli kat sini. Dalam paket ni ada 2, tapi hari tu dah guna 1. Jadi marilah kita masukkan dalam bekas. Dia instruction dia ialah satu paket ni untuk berapa orang makan. Dalam probably 3 atau 2 orang makan. Bergantung kepada tempolok yang makan tu kuat ke tidak. Okey, masukkan dalam bekas macam ni. Sangat senang dimasak couscous ni dan dia cepat masak. Kemudian kita masukkan 325 air mendidih. Make sure cover lah sepenuhnya air panas tadi ke atas
couscous kita. Lepas tu kita masukkan 1 sudu besar olive oil. Kacaukan dia. Dan kita tutup bagi dia kembang sepenuhnya. Dan bila kita tutup tu, wap panas tu akan totally cover lah permukaan yang ni dan dibagi lagi kembang. Itu dia seperti anda lihat, couscous dah pun kembang. Dia tekstur dia jadi macam ni. Jadi aku nak campurkan dengan merguez dan fresh sausage tadi. Masakan ni sangat mudah dimasak dan cepat dimakan. Untuk yang tidak punya masa macam aku hari ni kelang kabut kan. Sebenarnya plan nak masak lain, tapi sebab dah aku masa dah habis membasuh kain berapa kali round dengan sidai. Jadi tak dapat nak laksanakan menu yang aku dah plan yang sepatutnya. Tapi tak apa, itu boleh carry forward. Okey. Okey, dah masak, boleh tutup api dan masukkan couscous tadi. Itu dia, lunch kita dah siap. Spices couscous dengan fresh sausage merguez dan sausage yang tak pedas. Bon appétit. Tu dia lunch untuk hari ni. Dan aku suka makan dengan salad macam ni. Jadi kerup-kerup. Boleh tahan rasa dia. Tapi yang merguez ni pedas. Jadi Ana Shifa ni I don't think she will like it. So tinggal nak tinggalkan dia yang tak pedas punya. Sebab dia I don't think she can take it. It's not good for her, kesian dia. So Ana Shifa aku akan tinggalkan yang sausage tak pedas macam ni. Alhamdulillah, marvelous walaupun simple. Okey, bagi dia lesen untuk makan yogurt sendiri, tapi dah aku fill up tinggal sikit. Lepas tu bila dia dah habis, fill up lagi. Sedap ke? Penuhnya kat sini, tapi tak boleh bagi penuh. Nanti habis nanti. Dengan muka-muka jadi spa nanti. Okey, macam cakap boju. Duduk. Asi. Dia makan pun sendiri. Sebab bila dia macam ni, dia duduk diam, jadi dah aku boleh fokus benda lain, buat my schedule semua. Yelah, schedule untuk posting videos, gerak gempur, fokus on YouTube now. Jadi kena consistent dan make it more interesting. Betul tak sayang? Lepas ni Zohor dah settle. Jadi lepas dia makan ni bolehlah bawa dia jalan kejap kat belakang, bagi dia exercise kan sayang? Betul tak? Ya. Comot momot. Nak lagi? Angkor. Aduh, ya. Abang ambil adik balik sekolah macam tu. Sabar je lah budak ni. Patutlah laju je balik. Cepat je sampai rumah. Rupanya pun lah laju. Tuan je budak. Pandai abang bawakan adik punya beg sekolah. Inilah abang soleh. Lajunya. Laju gila. Sukalah si Jake tu. Sabar je lah budak-budak ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.